Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua saya ucapkan. Jadi saya selaku moderator anda pada hari ini akan mengemudi sesi forum pada malam ini. Jadi gerakan wanita di tanah Melayu dan Indonesia tercetus yang berkembang dalam persekitaran perjuangan kebangsaan era pra-merdeka yang bertujuan menentang penjajahan sekaligus bagi membina negara bangsa. Dalam hal ini, Tanah Melayu dan Indonesia mencapai kemerdekaan tanah air pada tanggal 31 Ogos 1957 dan 17 Ogos 1945. Jadi kemerdekaan tanah air bagi wanita khususnya bermakna suatu detik pengemansipasian wanita. Sehubungan dengan itu, perjuangan gerakan wanita khususnya era pra-merdeka harus diselidiki kerana ia menjadi acuan atau pencorak kepada gerakan wanita pada tahap pasca merdeka. Jadi untuk melihat peranan wanita ini dengan lebih jelas, satu perbincangan ilmiah yang diberi mauduk kebangkitan wanita muda dalam mengisi kemerdekaan tanah air. Oleh itu, marilah sama-sama menyaksikan ucap tama daripada Yang Berhormat Nurul Izzah yang merupakan ahli Parlimen Permatang Pauh bersempena forum kita pada malam ini. Ayo kita sama-sama saksikan. Ceritan yang banyak berulang meresap. Meresap seperti senyum gadis di pertemuan. Menerawang serupa gema di tengah malam. Merempuh seperti kereta kebal di medan perjuangan. Pekitlah, jeritlah dan maralah. Merdeka oleh almarhum Datuk Usman Awang tahun 1954. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan bulan Ogos, bulan kemerdekaan buat Malaysia. Dan kepada kesemuanya saya ingin mengucapkan selamat datang ke dalam sidang kemuncak Forum Persahabatan Malaysia Indonesia hari ini. Barisan penganjur, barisan panelis. Jazakumullah khairan kathira di atas jemputan daripada PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia dan juga Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara Pepiat. Saudara-saudari yang saya hormati, kali pertama saya mendengar terma Pepiat adalah tahun 1998. Jadi dalam tahun 2021, tahun pandemik yang masih lagi kita cuba perangi, saya teringat kepada evolusi yang penting ini. Gerakan Reformasi 1998 telah mencorak kehidupan saya sebagai seorang anak muda dan kepada diri saya hari ini. Saya amat terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan dan usaha reformasi menerusi tiang seri undang-undang yang dibangunkan oleh almarhum Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Dalam masa 18 bulan, kita lihat tiang seri demokrasi ini menjadi lambang keutuhan sistem demokrasi yang sememangnya tidak sempurna, but at the least provide some degree of assurances for the polity of Indonesia, of Malaysia dan seluruh rantau yang masih lagi memerlukan demokrasi bagi memberi suara kepada segmen-segmen jangan ditindas. Gerakan Reformasi 1998 Malaysia juga memperlihatkan anak muda graduan universiti yang lepasan sekolah menengahnya meraihkan jalinan yang erat dengan kepedulian buat rakyat, mengangkat suara apa yang dirasai, melawan rasuah, melawan korupsi, melawan salah guna kuasa. Kerana pemimpin, lebih-lebih lagi dalam dunia pandemik hari ini, kita mahu pemimpin yang beramanah, yang mampu berempati untuk melaksanakan dasar peduli rakyat, bukannya menindas dan melebarkan lagi jurang miskin kaya. Siswa bangkit ketika itu, anak muda bangkit ketika itu. Dan gerakan ini kini, pada hari ini, dengan evolusinya mengambil kira juga peranan wanita yang bukan sesuatu yang baru. Sejak sosok Radin Ajeng Kartini menjadi simbol kepada emansipasi,
the emancipation, empowerment of women. Apapun, Alhamdulillah dengan tema ini, saya pasti saudari-saudari seperjuangan Nurul Arkilah, Azkia Khairun Nida, Rizka Istiani dan saudari moderator Kaisara Muhammad akan mengetengahkan dan membawa lagi obor perjuangan yang murni. Dan saya juga teringat tahun 1998 ini untuk memastikan kita dapat lari daripada serang hendap dan jejak polis di Raja Malaysia ketika itu atas arahan khususnya cawangan khas Special Branch. Nama saya ketika itu diberi gelaran Ibu Kartini. Jadi apa yang mampu Ibu Kartini, ibu-ibu dan wanita di Malaysia, di Indonesia, seluruh rantau, termasuklah keberanian anak muda di Myanmar mengajar kita. Kita harus mengarus perdanakan kepedulian, mengangkat kebajikan, perlindungan buat wanita dan kanak-kanak sebagai satu tema yang harus dilaksana di seluruh kementerian dan agensi di sesebuah negara. Itu anjuran saya bila kita dikejutkan dengan kerapuhan sistem selepas pandemik melanda kita semua. Kita nampak kalau sistem kesihatan tidak dibangunkan dengan baik, maka sudah tentu ramai yang memerlukan manfaat dan khidmat sokongan. Bila dilanda kesakitan, bila terpaksa meraih khidmat doktor, bergantung kepada keutuhan sistem yang dilaburkan secukupnya dari awal. Sama juga dengan bidang pendidikan. Anak-anak mana yang paling terkebelakang kalau bukan anak-anak B40? Yang sekarang memperlihatkan penambahan kerana mereka yang hilang kerja, yang putus mata pendapatan, mereka lah yang terpaksa menggalas tanggungjawab dan akhirnya kalau kita tidak mengarus perdanakan kepedulian bagi mengangkat wanita dan kanak-kanak, kita akan mengalami lebih banyak lagi masalah dalam 5-10 tahun yang mendatang. Ya. Dasar New Zealand memberi dan mengambil tema strategi kesejahteraan kanak-kanak dan belia. Bunyinya mudah ya, tapi terus menjadi inspirasi kerana mampu dilaksanakan daripada kacamata seluruh spektrum. Semua agensi melaksanakan dasar dan program yang mengambil tema ini. Mereka melindungi golongan rentan, mereka beri pemberian sokongan kewangan, pelepasan pendapatan yang mencukupi, pembekuan sewa, peningkatan dana kepada penyaluran bantuan makanan dan pengajaran termasuklah pembelajaran dalam talian. Diingatkan juga bantuan khidmat untuk menangani keganasan rumah tangga menjadi keutamaan dan dirangkumkan dalam senarai langkah keselamatan COVID-19. Saya pasti negara kita serantau mampu saja melaksanakan semua ini. Yang penting adalah kita harus bergandingan dan jelas apakah hala tuju bila kita sebut tentang mengangkat wanita, mengangkat kepedulian, mengangkat peranan yang masing-masing. Jangan lupa, sebagaimana yang disebut juga oleh W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Bulan kemerdekaan ini juga merupakan saat terbaik. Kita merenung, kita merayakan juga, meraihkan ya, sumbangan anak muda dalam sejarah bangsa Malaysia dan juga Indonesia selari dengan tema yang dipilih, kebangkitan wanita muda dalam mengisi kemerdekaan tanah air yang dibawakan pada malam ini. Kemerdekaan sebenar dalam era pandemik harus kita perlihatkan menerusi kehidupan semua rakyat. Do they feel that they have gained independence? Bila kita bercakap tentang kemerdekaan, termasuk juga merdeka daripada lapar, merdeka daripada keinginan untuk memenuhi impian anak-anak untuk terus belajar supaya ada mobilisi, ya, ada mobiliti sosial di mana mereka boleh saja bergelar seorang graduan ataupun ya graduan TVET dengan gaji dan hasil pencarian yang mencukupi bila mereka besar kelak. Jadi semua ini pada saya dalam dunia pandemik, kita tidak boleh hanya bergantung kepada slogan tapi kepada pemaknaan slogan tersebut.
Isu kedua adalah realiti di bawah. Saudara-saudari, kita kena lihat daripada senario yang dihadapi oleh wanita seluruh dunia. Bebanan bertindan, the phenomena of double burden. Sebelum COVID melanda, wanita terpaksa menghabiskan 6 jam lebih banyak daripada orang lelaki untuk jaga anak-anak tanpa dibayar setiap minggu. Ini kajian United Nations on Women. Dan semasa COVID, naik lagi daripada 6 jam kepada 7.7 jam lebih banyak seminggu untuk menjaga anak-anak tanpa berbayar dibandingkan dengan golongan lelaki. Nah, shift kedua ini bersamaan dengan 31.5 jam seminggu. Saudara-saudari, hampir sama dengan pekerjaan sepenuh masa. Ini harus diberikan pengiktirafan oleh kerajaan. You want to provide, you want to create a successful society. Semua berpandukan and is built upon the safety and the welfare elements of family units. Jadi sejak pembelajaran atas talian bermula, beban untuk memantau aktiviti atas talian anak-anak. Hari ini kelas apa mama? Ya, selepas ini subjek mana? Sounds familiar? Yeah, welcome to my world. Juga didapati jatuh kepada para ibu. Bukan kita tidak menyatakan ada dia tanggung oleh ayah. Benar, tapi dari segi on average secara purata bebanan bertambah kepada golongan ibu. Ya. Kedua, dari segi realiti, hilang peluang untuk membangunkan diri. The social mobility, kerjaya para wanita pasca pandemik. Laporan McKinsey menunjukkan wanita lebih 1.8 kali, almost 2, lebih berisiko terdedah kepada krisis berbanding dengan lelaki. Wanita merangkumi 39 daripada jumlah pekerja global, namun realitinya mereka juga menyumbang yang lebih tinggi, 54% kepada golongan yang kehilangan pekerjaan. They stand to lose out more their job security. Dan antara salah satu punca yang menyebabkan impact kerana beban penjagaan, perlindungan yang dibawa secara tidak rata, tidak seimbang kepada dibebankan kepada golongan wanita. Laporan yang sama juga menyatakan jika beban penjagaan anak-anak dirasakan secara berpanjangan, ini akan menyebabkan memaksa lebih ramai lagi wanita meninggalkan alam pekerjaan pasaran buruh secara kekal. Tak termasuk lagi impak pandemik terhadap aspek lain, isu kesaksamaan gender, peningkatan kes keganasan rumah tangga, keciciran dalam pendidikan anak-anak, khususnya girls, kanak-kanak perempuan. Di peringkat global, 1 daripada 3 orang wanita dilaporkan pernah mengalami keganasan domestik. Ya, saya jemput juga melihat laporan Inter-Parliamentary Union, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik juga mengalami gangguan seksual. Ya, it is the norm. Almost 90%, ladies and gentlemen. Dan masalah ini akan lebih memburuk pasca pandemik. Jadi impak pandemik kepada kepelbagaian dimensi kesaksamaan gender punya impak yang besar terhadap penyertaan wanita dalam tenaga kerja, tenaga buruh dan juga kemampuan mereka. What if they had to drop off to take care of their families? Bukan sahaja anak-anak, ibu ayah yang mungkin uzur lebih memerlukan dokongan. Peluang untuk mereka upskill terhad perlu ditambah dan perlu diambil kira dalam ekosistem pembangunan sesebuah negara. Sekiranya tidak ditangani, tak diambil serius, kita teruskan dengan business as usual, percayalah kita akan mengalami banyak lagi pandemik yang memberi kesan sangat negatif kepada wanita dan akhirnya tidak memberikan makna kepada sebarang usaha untuk mengupayakan golongan wanita. Ketiga yang saya selalu sebut yang harus diambil serius oleh semua organisasi yang mahu bersifat lebih kalis masa depan adalah tekanan dan masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat yang semakin meruncing. Di Malaysia ada laporan youth suicide yang dijalankan selama 3 bulan. 1/4 daripada 266 kes bunuh diri dilaporkan melibatkan remaja antara 15 hingga 18 tahun.
Isu hutang, masalah keluarga dan perkahwinan, kerosakan hubungan dan tekanan kerja antara faktor yang mendorong individu untuk mengambil keputusan membunuh diri. Justru keutamaan kita untuk menyediakan upaya bagi wanita, bagi masyarakat yang merangkumi seluruh spektrum. We can't just be encouraging women who are career driven. Nak pilih kerjaya, nak pilih kerja separuh masa ataupun menjadi suri hati anak-anak sama ada bersuami ataupun tidak, mereka harus diberikan dokongan untuk membuat pilihan tersebut. We have enough judgments going around the world. Do we need to add on? Ekosistem yang kondusif wajib diperjuangkan oleh mana-mana ahli politik, lelaki dan juga wanita, bagi memudah cara pilihan wanita mengatur masa mereka, melatih dan upskill untuk supaya mereka mampu bekerja secara fleksibel selepas kemelut sosioekonomik pandemik ini reda. Saudara-saudari, laporan Boston Consulting Group ada menyatakan, bila kita berhadapan dengan pandemik, sebenarnya apakah deskripsi virus SARS-CoV-2? Apakah deskripsi impact kepada pandemik COVID-19 ini? Ia adalah pandemik dan kemelut yang melanda masyarakat. More than perniagaan, more than anything else, because people are losing jobs, people are losing hope, people are losing lives. Jadi bila kita nak membina sesebuah negara dan masa depan, kita harus ambil kira bukan sahaja menyediakan jaringan yang mencukupi bagi mereka yang jatuh dalam sesuatu situasi yang sangat sukar secara ekonomi, tetapi juga memastikan kita mampu merealisasikan keupayaan dan bakat sebenar bukan berdasar betapa rapatnya mereka dengan pemerintah tapi betapa berbakatnya mereka dalam negara. Ini harus diserlahkan menerusi satu usaha fokus bagi mengetengahkan inovasi dan bakat yang ada di luar sana. Jadi apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang ada? Saya berikan beberapa pandangan. Pertama yang saya sebut tadi, selalu disebut jaringan keselamatan sosial. Semalam Harith, anak saya yang nombor 2 bertanyakan, Mama, what's social safety net? Dan saya sebut, bayangkan seorang pekerja sirkus sedang melayari dan berjalan di atas wire. Dan bila terjatuh, selalunya untuk kita menyelamatkan pekerja tersebut, ada wayar besar di bawah. Jadi kalau jatuh tu diselamatkan, taklah jatuh terhempas kemalangan yang serius. Jadi that is what it means to protect workers. Dan sedihnya kebanyakan wanita bekerja dalam sektor tidak formal. Mereka tak dilindungi menerusi insurans kerja. Jadi ini merangkumi pekerjaan platform gig, digital secara jarak jauh, peralihan kepada kontrak pekerjaan sementara atau pekerjaan berdasarkan projek atau project-based work. Saya nak tekankan ini kembali kepada apa yang disebut dalam 18 bulan ada rang undang-undang, tiang seri undang-undang yang dibangunkan oleh mantan Presiden B.J. Habibie. Samalah kepada PPIAT, kepada pimpinan PKPIM. Kita kena kenal pasti apakah undang-undang yang relevan bagi melindungi hak kita, hak pekerja. Beberapa bulan lepas ada demo-demo yang disebut menjadi inspirasi juga kepada serantau kerana anak-anak muda bangkit untuk melawan beberapa rang undang-undang yang difikirkan akan mengambil dan merampas hak pekerja. So in this new age world, post-pandemic world, norma baru haruslah norma yang memberikan perlindungan dan jaringan keselamatan sosial, termasuklah pengenalan rang undang-undang Akta Kerja yang lebih adil contohnya. Semua ini membawa kepada keperluan kalau dalam konteks Malaysia mengkaji semula Akta Kerja 1955 harus dibawa selari dengan keperluan abad ke-21. Agensi yang penting di Malaysia buat pekerja, Perkeso, telah membuat keputusan baru-baru ini melindungi lebih 145,000 pekerja gig di bawah skim pekerjaan sendiri Lindung, SPS Lindung. Tapi yang kita mahukan juga adalah syarikat-syarikat yang tersohor juga
bukan hanya bergantung kepada sumbangan yang diberikan oleh kerajaan, mereka juga cakna dan prihatin dengan semua pekerja sama ada kontraktor ataupun tidak di bawah payung mereka. Jangan guna tenaga kerja tanpa mengambil kira kebajikan pekerja tersebut. Dan bila kita lihat ekonomi dalam negara kita tidak boleh lagi hanya berpandukan kepada mereka yang boleh meraih keuntungan, tapi haruslah berpaksikan keperluan rakyat secara adil. We are talking about profiting, not profiteering. Rancangan undang-undang yang kita draft contohnya antara daripada peringkat saya sendiri dalam penggal pertama, kedua dan ketiga, walaupun sebagai ahli parlimen pembangkang peratusan untuk meluluskan sebarang undang-undang itu sangat tipis, but kita kena sediakan payung sebelum hujan, so you must be prepared with a legal framework of reforms. Jadi undang-undang untuk pindah beberapa akta sebelumnya, saya masih ingat untuk menghapuskan dan menyahkan akta hasutan yang masih lagi digunakan terhadap aktivis di Malaysia, bukan untuk benar-benar menyelamatkan keadaan, sehinggalah undang-undang TVET, Technical Educational Vocational Tertiary Institutions. Saya masih ingat undang-undang ni penting, lebih-lebih lagi sekarang bila kita melihat masalah kemiskinan yang semakin meruncing. Kenapa saya sebut TVET? Dan pertamanya latar belakang adalah untuk mendapatkan garis kemiskinan yang lebih relevan. Selepas COVID, kemiskinan semakin meruncing, lebih kompleks, dan wabak ini melenyapkan segala usaha terdahulu untuk membasmi kemiskinan. Maka di Permatang Pauh, di kawasan parlimen saya, kami melaksanakan survey kajian kemiskinan multidimensi yang dipandukan bukan oleh ahli politik, tapi oleh Profesor Ekonomi, Profesor Fatimah Kari, anak jati negeri Sarawak. Jadi saya harus tekankan kolaborasi ahli parlimen, ahli politik. Dia tak boleh bergerak sendirian. God forbid, dia kena menggunakan kepakaran yang sebenar, pakar ekonomi, pakar-pakar akademik yang benar-benar berakar di bawah dan mengetahui kesannya yang dinilai menerusi manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat. Jadi kita kaji the different types of deprivation dan kita dapati bahawa keluarga isi rumah yang mempunyai ibu tunggal sebagai the head of household mempunyai kadar disisih deprivation yang lebih memerlukan lebih tinggi berbanding dengan keluarga isi rumah yang lainnya. Dan dari segi dimensi kesihatan juga terkesan, lebih-lebih lagi nutrisi buat anak-anak. Jadi saudara-saudari, bila pandemik melanda, anak-anak khususnya daripada golongan berpendapatan rendah yang sangat terkesan kerana mereka tak mampu mendapat makanan yang berkualiti, bernutrisi. Apatah lagi selepas ini kita kena mencari lagi jumlah dan senarai anak-anak yang mendapat gelaran yatim piatu akibat kehilangan kedua-dua ibu dan ayah menerusi COVID. Jadi, bila kita dapat gambaran yang lebih realistik, kita boleh mula merangka apakah jurusan dan bidang pekerjaan selepas pandemik melanda. Antara kepentingan dalam dunia baru norma ini adalah TVET. Sistem TVET yang dibangunkan oleh UNEVOC as well telah dikenal pasti untuk menyediakan pasaran kerja kita berorientasikan keperluan masa depan. Jadi industri TVET bukan lagi isu teknikal semata-mata yang tidak diperlukan. Saudara-saudari, dunia dah berubah Jadi kita kena lebih bersedia untuk memastikan industri TVET relevan dalam dunia pekerjaan, a hands-on approach untuk menjadi daya tarikan bagi anak muda. Jadi kelayakan dan kecakapan baru ini pada saya penting untuk dipandukan oleh sebuah undang-undang. Sebelumnya kita ada beberapa agensi yang terlalu banyak. Jadi penubuhan yang saya bangkitkan bila TVET di Malaysia sebagai contoh dijaga oleh 7 kementerian termasuk Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Kementerian Belia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Wilayah, Kementerian Kerja Raya serta berbagai lagi kementerian. Jadi kita mahukan diwujudkan menerusi undang-undang saya bawa tahun 2019 ya. Suruhanjaya khas TVET yang harus pantau dan punyai punca kuasa terutama supaya kualiti mana-mana program TVET dapat dikawal dan diselia dengan baik. Cabaran ketiga untuk memastikan pelaksanaan kelayakan dan kecakapan guru dan pelatih TVET dalam tempoh pandemik. Begitu banyak institusi ditutup. Bagaimana mereka dapat meneruskan pelajaran atas talian? Harus ada satu usaha khusus melihat kepada keberkesanan dan pelaksanaan program ini, termasuklah bagaimana melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang sangat efektif. Saya jemput saudara-saudari untuk melayari laman web UNEVOC kerana di situ dimuatkan key success stories of various countries. Kita jangan mendabik dada merasakan negara-negara yang maju saja mempunyai jawapannya. Saudara-saudari, kalau kalau USA juga sendiri terpaksa membelajarkan lebih 1 trilion untuk naik taraf projek infrastruktur. What does it say? The sky is the limit. Kita harus sentiasa belajar dan memastikan kita jangan terlalu angkuh kerana pandemik ini memberikan a lot of lessons for all of us to absorb. Jadi saya hanya ingin tekankan jangan menutup telinga dan mata kita ya kepada keperluan. Kalau saya sebut bagi peringkat negara-negara yang terkesan, saya juga ingin tekankan kepentingan sebelum saya sebut kepada masalah mental adalah bagaimana COVID-19 meningkatkan keperluan dan kewajipan pelaburan membangunkan bakat dan inovasi bagi mengadaptasi keadaan yang kian mencabar. Jadi 75% syarikat yang berjaya selepas COVID melaporkan segmen inovasi sebagai antara 3 keutamaan penting pada tahun ini. Jadi bila kita melengkapkan keperluan yang dimahukan oleh setiap segmen, jangan ingat kita hanya boleh melengkapkan kesemuanya dengan keperluan yang sama. Tentu tidak. Jadi bagaimana kerajaan berempati? How do you feel the different segments? How do you understand? Akan memastikan setiap segmen berjaya. Termasuklah segmen TVET yang memerlukan dukungan sepenuhnya. I think we have to revamp and give further focus in this regard. Dan tadi saya sebut tentang cabaran yang melanda bagi cabaran mental yang dihadapi oleh masyarakat. Saya di saat ini ingin mengucapkan tahniah kepada tim dan pasukan Talian Rahmah di bawah anjuran pimpinan kita daripada Angkatan Belia Islam Malaysia juga kerana menjadi kumpulan sokongan dalam menangani isu kesihatan mental khususnya yang juga berteraskan nilai agama bagi memberi alternatif kepada kumpulan sedia ada dan juga khidmat nasihat perundangan yang dimanfaatkan bagi menyelesaikan kes berkaitan. Ini juga termasuk rumah perlindungan. Because again, sometimes we can offer emotional tributes, but bagaimana dengan langkah yang efektif untuk menyelamatkan nyawa yang terkesan dan dalam risiko? Saya juga ingin menyatakan betapa bersyukurnya saya bila keutamaan diberikan untuk rumah-rumah perlindungan, termasuklah ibu-ibu remaja yang telah diberikan pemvaksinan oleh beberapa teman daripada ABIM semalam. This is the way to go. Kita selalu lupa tentang segmen-segmen yang rentan, jadi kita perlu sentiasa beringat dan cuba melengkapkan mereka. Saya juga bersyukur kerana di Permatang Pauh, alhamdulillah seluruh pasukan termasuklah pejabat daerah kesihatan telah mempersiapkan khas 1 hari khusus untuk pemvaksinan golongan OKU. Saudara-saudari, kita takkan habis untuk mencari jalan bagaimana melengkapkan keperluan golongan yang paling vulnerable, yang paling rentan, yang paling memerlukan. So in everything that you plan, harus ingat aulawiyat kita. Dan saya ingin tekankan juga di sini dari segi wanita yang muda-muda dan yang lebih berumur, jangan lupa ujian saringan kerana kita kadang-kala dalam melihat konteks keperluan wanita, bukan semua kita sama.
kita berlainan ragam, berlainan cara, berlainan pilihan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Tapi kita disatukan dengan semangat yang sama. So my message to you is please support other women. Mulakan dengan ruang, memudayakan dokongan buat wanita, pilihan yang dia ambil, pakaian yang mereka pilih dan pendekatan penuh kesederhanaan. Awsatuha. Ya, itulah sifat kepimpinan yang terbaik. Selagi kita meraihkan pelbagai aliran, ya, kalau tidak melanggar garis batas perkauman dan undang-undang yang beretika. Dan walau saya memilih jalan pertengahan sebagai seorang centrist, saya ingin akhiri ucapan hari ini dengan memetik kata-kata Syamsiah Fakih. Very left, tetapi pada saya very powerful. Aku tidak ketahui entah bagaimana aku boleh begitu berani bergerak cergas dalam politik. Sebenarnya aku tidak pun mengetahui tentang politik dan tak pula punya pengalaman dalam soal perjuangan nasionalisme. Bagaimanapun, aku mempunyai semangat yang tinggi dan berkobar-kobar untuk berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan tanah air dan bangsa kita. Aku tidak takut apa-apa. Saya sempat sebagai seorang ahli parlimen bertemu dengan beberapa orang wanita yang terlantar di rumah selepas melahirkan anak, sedang suami ditangkap di atas jenayah dadah, di lock up. Ibu tunggal yang terpaksa bekerja, meninggalkan anak-anak di rumah kerana tidak ada pilihan lain. Sehinggalah sosok tubuh seorang pemimpin wanita yang terpaksa memikul beban di arus perdana kerana itulah hakikat yang ada. Semuanya memerlukan keberanian. Keberanian wanita yang ada di mana-mana. Kerana untuk hidup dengan bermakna, walau apapun rintangan, dan rintangan tentu akan tiba, kita perlu hidup dengan berani. InsyaAllah. Akhir kata, sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Pepiat PKPIM, Pelajar Islam Indonesia dan juga Himpunan Mahasiswa Islam, izinkan saya mengingatkan kita perlu pastikan kalau pengalaman saya sendiri sebagai ahli parlimen FTTIS, kita kena ada ways to trace those who are infected with the virus dan isolate. Kalau di parlimen pun kita mencatatkan kes dan kita masuk ke medan perang dalam keadaan yang bahaya, apatah lagi di peringkat universiti. Saya memang harap kita bukan sahaja mendesak agar graduan pelajar kita diberikan pemvaksinan yang memadai dan mencukupi yang sedang diusahakan oleh pelbagai pihak, tapi pastikanlah kit-kit untuk RT-KT antigen yang diperlukan dilengkapkan di semua universiti kerana kita harus sentiasa relevan dan dekat dengan keperluan dan keselamatan semua siswa dan siswi. So with that, all the best. You have a lot of work, bebanan tugas dan masa depan yang kian mencabar menanti anda semua. How exciting. Thank you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan. Cukup menginspirasikan sebentar tadi daripada Yang Berhormat Nurul Izzah. Ia jelas menunjukkan bahawa aura sewaktu mencapai kemerdekaan masih terasa. Terutama sekali perjuangan wanita yang sangat memainkan peranan dalam kehidupan.